Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat sambung pada malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi pada muka yang ke-96 pada perbincangan tentang burhan, dalil bagi sifat-sifat yang telah kita sebutkan sebelum ini. Kita berhenti pada kata muhasyi wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال واعلم أن الدليل المذكور لم ينتج إلا كون العالم له محدث فقط، وهو مطلوب المصنف كما هو صريح كلامه. Ketahui oleh kamu, sesungguhnya dalil yang tersebut itu lam yuntij, tidak menatijahkan, kecuali kaunal alami lahu muhdith, kecuali keadaan alam itu ada pencipta. Dalil yang dibawa dan disebut itu tidak menatijahkan kecuali natijah bahawa alam ini ada penciptanya. Itu saja, faqat. Wa huwa matlubul musannifi, dan itulah yang dikehendaki oleh musannif. Jadi siapa pencipta alam tu tak termasuk lagi di sini, tidak nak dibincangkan lagi. Dia nak bincangkan, dia nak fokus bahawa alam ini ada pencipta. Jadi itu yang dimaksudkan, yang dituntut oleh musannif. Kama huwa sarihu kalamihi, sebagaimana itu kalam yang sarih, jelas daripada kalam musannif. Wa ba'da dhalika, dan setelah pada itu, hal huwa munfasilun anil alami. Kemudian, adakah Tuhan tu, muhdis itu, munfasilun anil alami au muttasilun, adakah dia itu pencipta, muhdis bagi alam itu, bercerai daripada alam ataupun bersambung dengan alam, maksudnya terdapat dalam alam. Au muttasilun bihi wa hal huwa fa'ilun bil ikhtiyari, adakah dia pencipta itu melakukan, mencipta dengan ikhtiar, pilih, au bit ta'lil, atau atas jalan ta'lil, awit tabi'i, ataupun jalan tabiat. Lam yu'lam dhalika, itu tidak kita ketahui di sini, mimma huna, daripada apa yang ada di sini. Bal min adillatin ukhra, bahkan kita dapat ketahui daripada dalil-dalil lain, min adillatin ukhra madhkuratin, yang disebut fi ghairi hadzal mahal, pada bukan di sini, yang mana tempatnya bukan di sini. Jadi semata-mata hujah ataupun dalil itu untuk mengisbatkan adanya pencipta bagi alam, adanya muhdithul akwan, pencipta bagi alam ini. Kemudian siapakah pencipta itu? Adakah dia itu dah bercerai daripada alam ataupun terdapat dalam alam? Adakah dia itu buat dengan ikhtiar ataupun dengan jalan ta'lil atau tabiat? Semua itu tidak dibincangkan di sinilah. Itu bukan tempatnya di sini. Nampak tak? Okey. Jadi sebab itu
walaupun sampai manusia itu pada dalil lepas pada ini yang menyatakan bahawa pencipta alam ini mestilah bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, dan mestilah pencipta alam ini menyalahi bagi alam. Dia tidak ada mula dan tidak ada akhir, dan dia tidak berhajat bagi yang lain. Itu walaupun dapat difikir oleh akal, tapi perlu kepada utusan dan juga perlu kepada dibangkitkan para nabi dan rasul untuk memberitahu siapa dia pencipta alam ni. Itu Allah Ta'ala utuskan para nabi, para rasul ni untuk memberitahu bahawa pencipta alam ini namanya Allah. Qauluhu li'annahu lam yakun lahu muhdith. Li'annahu law lam yakun lahu muhdithun. Kalau tidak ada bagi alam ini muhdith, tidak ada pencipta, tidak ada yang membaharukannya. Sebab alam ni baharu kan. Tak ada yang membaharukan, mana tak ada pencipta. Muhdith dengan maksud fa'ilun, tidak ada pencipta yang melakukan, yang mengadakannya. Qauluhu bal hadatha binafsihi, bahkan alam ini dia jadi dengan sendiri. Qauluhu bal hadatha binafsihi itu akhassu minal muntaqali anhu, lebih khusus daripada apa yang dipindahkan daripadanya. Muntaqal anhu, yang nak dipindahkan perbincangan daripadanya. Hadasa binafsihi ni terjadi dengan sendiri, iaitu dalil ataupun bawa perbincangan kepada andaian bahawa jadi dengan sendiri itu lebih khusus daripada muntaqal anhu. Kenapa? Lianna nafyal muhdithi alami, kerana menafikan pencipta bagi alam, sadiqun biqidamil alam, itu benar dan kena dengan alam ini qadim, wa bihuduthihi binafsihi, dan baharunya dengan diri sendiri. Nampak? Jadi sekarang ni dia muntaqal anhu ialah kalam perbincangan yang nak dipindahkan. Nampak dari segi susunan dalil ni, li'annahu law lam yakun muhdath. Tengok sini, law lam yakun lahu muhdas, kalau tidak ada bagi Tuhan itu, tidak ada bagi alam itu pencipta. Ini dia panggil muntaqal anhu, yang nak dipindahkan kalamnya daripadanya. Nak pindah pada ni, nak pindah pada bal hadasa binafsihi ni. Hadasa binafsihi ni, ada salah. Hadasa binafsihi ni lebih khusus daripada apa yang kalam sebelum ni, yang dia nak berpindah daripada perbincangan ataupun statement itu pada statement ni. Kenapa? Kerana kalau tidak ada alam itu ni, law lam yakun lahu muhdithun, kalau tidak ada pencipta bagi alam, tidak ada pencipta bagi alam ni makna apa? Makna dia luah. Sama ada alam itu qadim juga, kerana kalau alam tu qadim, dia tak ada pencipta juga. Dan sama ada alam tu juga, apa dia? Hadatha binafsihi, terjadi dengan sendiri. Jadi perkataan ibarat yang sebelum ini, statement yang sebelum ni, yang kita nak berpindah pada statement seterusnya, law lam yakun lahu muhdith, kalau alam tidak ada pencipta. Apa maksud dalam pencipta? Sama ada alam tu qadim, bila qadim tak ada pencipta juga, ataupun dia jadi dengan sendiri, tak ada pencipta juga. Tiba-tiba bila statement ataupun kenyataan seterusnya, dia ambil salah satu je, iaitu ambil yang ni saja. Nampak tak? Lepas tu dia kata qauluhu bal hadatha binafsihi akhassu minal muntaqali anhu lianna nafya muhdathil alami sadiqun biqidamil alami wa bihuduthihi binafsihi. Jelas Lakin, tetapi, lamma kana ibtalul awwali, tetapi tatkala adalah membatalkan yang pertama. Mana? A'ni yang pertama itu qidamal alam. Aku maksudkan yang pertama itu ialah qadim alam itu. Ma'khuzan, tatkala terbatalnya yang pertama itu, ma'khuzan, dapat diambil faham,
min qawlihi, daripada kata musannif, wa dalilu hudutsil alami, dalil baharu alam. Dalil baharu alam. Ini daripada perkataan musannif dalil baharu alam tu, faham dah bahawa alam itu tidak qadim. Sebab tu dia kata lamma kana ibtalul awal ma'khuzan min qawlihi wa dalilu hudutsil alam ila akhirih. Wal maqsudu bid dalil. Okey, yang dimaksudkan dalil hudus alam. Apa maksud dalil? Wal maqsudu bid dalil madhkuri innama huwa, iaitu ibtalu athani. Iaitu membatalkan yang kedua. Ibtalu wal maqsudu bid dalil madhkur innama huwa ibtalu athani, membatalkan yang kedua. Dalil hudus alam ni, dalil baharu alam ni yang dibincangkan sini ialah membatalkan andaian yang kedua, iaitu terjadi dengan sendirinya. Hadatha binafsihi. Khassahu jadi apa ni? Khassahu jawab kepada lamma wa atas ni. Dia jauh sikit ni. Okey. Nampak tak? Mana tadi? Lakin lamma kana ibtalul awwali ma'khuzan min qawlihi wa dalilu hudutsil alami wal maqsud bid dalil, ni semua jumlah hak berkait dengannya. Tak jawab lagi tu. Jawabnya mana? Lamma kana ibtalul awwali ma'khuzan min qawlihi khassahu, maka khassahu ini jawab kepada lamma. Maka mengkhususkan oleh musannif al-idrabah. Okey, mengkhususkan musannif dengan bil idrab. Khassahu bil idrabi. Idrabah pula ada ba tu kan, salah tu. Tak nampak ba. Khassahu bil idrabi, maka mengkhususkannya dengan mendatangkan haraf idrab. Haraf memberi makna idrab. Mana? Ni. Li'annahu law lam yakun lahu muhdithun bal hadatha binafsihi. Ini haraf idrab ni. Ni. Maka musannif mengkhususkan dengan idrab sini. Nampak tak? Boleh. Okay. Habis. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, wa taqrirud dalil, dan huraian kepada dalil itu, ala dhalika, atas demikian itu, atas maksud yang disebut itu. Macam mana huraiannya? Antakula, bahawa engkau kata, lau lam yakun lil alami muhdithun, kalau tidak ada bagi alam ini pencipta, bal hadatha binafsihi, bahkan alam ini ada dia dengan sendiri, lazima tarjihu ahadil amrayni, maka lazim oleh berat salah satu dua perkara al-mutasawiyaini, dua perkara yang sama, bila murajjihin, tanpa ada yang mentarjihkan. Okey. Kalau alam ni jadi dengan sendiri, maka apa hasilnya? Hasilnya berlakulah berat salah satu yang sama, dua perkara yang sama, diberati tanpa ada yang memberatkannya. Wallazimu batil. Mana? Perkara yang lazim, iaitu tarjih biduni murajjih. Berat tanpa ada yang memberatkannya. Itu lazim tu. Wallazimu batilun fal malzumun, maka malzum. Apa itu malzum? Wa huwa lam yakun lahu muhdith, iaitu tidak ada bagi alam itu muhdith. Misluhu, seumpamanya, ai batilun. Seumpama mana? Seumpama lazim. Jadi bila lazim itu, ni kena ingat sama ni, mana lazim, mana malzum. Hak lazimnya mana? Biarlah kita sebut banyak kali. Hak lazimnya mana? Tarjih biduni murajjih. Malzumnya mana? Malzumnya sini ialah had huduth al-alam binafsihi. Binafsihi. Hadatha binafsihi, itulah. Jadi bila lazim ini batil, maka malzum pun batil. Okay.
Wa idza batala, apabila batallah malzum itu, batallah statement yang mengatakan dia itu tidak ada pencipta. Ha. Ataupun huduf binasi ataupun lam yakun lahu. Molek gitulah. Jadi dua lah sini. Lam yakun lahu muhdithun. Sama dah tu. Lam yakun lahu muhdithun. Boleh juga tu malzum tu waktu ambil waktu senang. Waktu lebih umum lah. Bila begitu wa idza batala lam yakun lahu wa idza batala lam yakun lahu muhdithun. Okey. Batala lam yakun. Nampak ni? Batala lam yakun. Batal statement. Lam yakun tutup dalam kurungan. Letak dalam kurungan. Apabila batalnya premis pernyataan lam yakun lahu muhdithun, tidak ada bagi alam itu pencipta. Bila batal, sadaqah. Jawab Izzah. Sadaqah naqiduhu, maka benarlah lawannya. Apa lawan lam yakun lahu muhdithun? Nafi. Lawan isbat lah. Yakni kana lahu muhdithun. Adalah bagi alam itu pencipta. Ataupun dia kata wasadaqa naqiduhu wa huwa anna lahu muhdithan, bahawa ada bagi alam itu pencipta, wa huwal matlubu, dan itulah yang dituntut. Wa qawluhu bal hadatha bi nafsihi, dan kata musannif bahkan kalau jadi dengan sendiri. Bi nafsihi ay bi dhatihi. Nafsu dengan makna zat. Nafsu dengan makna zat. Jadi nafsu ni banyak makna. Antara maknanya makna zat. Binafsi ay bidhatihi. Bimakna, dengan makna anna huduthahu li ajli dhatihi. Berlakunya, baharunya kerana zatnya. Makna dia itu baharu kerana dirinya sendiri, bukan kerana yang lain. Itu maksud dia itu baharu dengan sendiri. Makna terjadinya dia itu dengan sendiri, dengan zat dia sendiri. La li sababin, bukan kerana apa-apa sebab lain. Fal ba, maka ba mana? Ba hadatha bi nafsihi. Hadatha bi nafsihi. Fal ba sababiyah. Ba ini ba sababiyah, makna dia itu terjadi dengan sebab dirinya sendiri. Bimakna lam ta'lil, dengan makna lam ta'lil lah, dengan makna kerana lah, dia terjadi kerana dirinya. Wal muradu bil alam. Okey, selesai situ. Wal muradu bil alami huna, yang dimaksudkan dengan alam di sini, ma yashmalul ajrama, iaitu yang merangkumi segala jirim, wal a'rada, dan segala a'rad. Bi khilafihi fi qawlihi, berlainan maksud alam pada kata musannif, wa dalilu huduthil alami, dalil bahru alam. Dalil bahru alam mana? Wa dalilu huduthil alami sini. Wa dalilu huduthil alami ialah mulazamatuhu lil a'rad. Itu alam di situ lain. Alam di situ maksudnya bi khilafi qawlihi wa dalilu huduthil alam fa innal murada bihi al-ajramu, yang dimaksudkan ialah jirim saja. Kama sayati, sebagaimana akan datang fi syarhi, pada syarah. Kerana itulah yang mulazim, kerana jirimlah yang mulazim bagi a'rad. Jadi alam yang dimaksudkan di sini ialah jirim sahaja. Kerana jirim itulah yang melazimi a'rad. Habis. Qauluhu lazima an yakuna ahadul amrayni, maka lazim adalah salah satu dua perkara yang sama. Yuhtamalu, diihtimal, yuhtamalu an yurada, bahawa dimaksudkan, bihima, dengan keduanya. Mana? Ahadul amrayni. Yuhtamalu an yurada bihima al-wujudu wal adamu, wujud dan adam. Yura itu jadi naib fa'il bagi yura. Wujud itu naib fa'il. Dimaksudkan al-wujudu wal adam. Dua perkara tu apa? Ada dan tiada. Wujud dengan adam. Itu dua perkara tu. Wa ahaduhuma, dan salah satu. Ahaduhuma kan, ahadul amrain. Wa ahaduhuma an yurada. Wa ahaduhuma, dan salah satu daripada dua itu, huwal wujudu, itulah wujud.
Jadi ahadul amrain tu kena kepada wujud. Amrain tu kena kepada wujud dan adam. Li'annal kalama fihi, kerana perbincangan kita ialah pada perkara tentang wujud. Sebab alam ini wujud kan, maka sifat yang kita nak tengok yang tarjih dari salah satu di atas yang lain ialah sifat wujud. Li'annal kalama fihi. Satu. Wa yuhtamalu, dan boleh diihtimalkan juga an yurada bihima, yang dimaksudkan dengan bihima, dengan bi amrain itu, ahadul amrain ni, tarafa al-mumkini, dua hujung mungkin. Dua hujung mungkin. Mungkin kan dia dua belah pihak. Imkan tu daripada dua ialah dua, imkan tu sendiri dia antara ada dan tiada. Taraf, hujung, dua hujung mungkin. Min wujudin, apa dua hujung mungkin tu? Min wujudin wa adamin, daripada wujud dengan adam juga. Lagi, wa miqdarin makhsusin, dan miqdar yang maksus. Wa muqabiluhu, dan muqabil, miqdar maksus, kadar yang tertentu. Wa muqabilihi, dan lawan bagi kadar itu. Muqabilihi ay muqabili miqdarin maksus. Muqabili miqdarin maksus ila akhiri ma sayati, kepada lagi perkara lagi akan datang sebutnya fi syarhi, dalam syarah. Ni apa? Nak merujuk kepada al-mumkinatul mutaqabilat. Tarafa mungkin, al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Tu makna tarafa mungkin. Bagi setiap mungkin itu ada dua hujungnya, wujud adam. Miqdar maksus lawannya miqdar selain itu. Sifat tertentu lawannya sifat selain itu. Jadi boleh jadi dikehendaki yuhtamal an yurada bihima tarafa al-mumkini. Nampak? Ma sayati fi syarhi. Okey. Warna ni silap. Wal lazimu, dan bermula lazim, fil haqiqati, dan lazim fil haqiqah, pada hakikat itu, huwar rujahan, ialah rujahan. Mana dia kata sini? Dia kata lazima an yakuna ahadul amrayni mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sabab. Okay. Jadi sini apa yang lazim? Yang lazim, yang terhasil berlaku pada hakikat sebenar apa dia? Ialah rujahan. Wujud dan adam itu yang asalnya hukumnya sama, nisbah kepada alam ini. Jadi apa yang berlaku pada hakikatnya? Lazim daripada yang dimaksudkan sini ialah rujahan. Kerana alam ini telah diberati pihak wujudnya daripada pihak adam. Dengan bukti bahawa adanya alam ini. Maka rujahan beratnya wujudlah. Dia pada hakikat itulah. Tapi yang nak sebenarnya lazim itu rujahan lah. Sebab asalnya dia mutasawi. Bila mutasawi dia tidak berat. Tapi yang berlakunya diberati salah satu. Jadi diberati salah satu itu lazim dia. Maka al-lazimu fil haqiqah huwa rujahan. Yang lazim pada hakikat ialah rujahan itu. Wa ammal musawatu fa min sifati nafsihi. Adapun musawah itu daripada sifat dirinya sendiri, sifat mungkin. Mungkin itu sendiri sifat zati dia atau sifat nafsi dia itu ialah apa dia? Musawah. Imkan. Imkan maksud musawah bainal wujud wal adam, antara ada dan tak ada. Jadi itu memang sifat dia sendiri. Itu sifatun nafsihi. Walidha qulna, kerana itu kami kata fi takririd dalil, pada menghuraikan dalil al-mutaqaddim yang telah terdahulu, lazima. Kami gunakan lazima. Kami huraikan dengan cara apa? Lazima tarjihu ahadil mutasawiyan. Lazim oleh berat salah satu yang sama.
yang mana asalnya sama sahaja. Mungkin asalnya ada dan tiada nisbah yang sama, tiba-tiba berat salah satu ila akhirih. Fahuwa aula min taqriril musannifi. Itu lebih aula daripada huraian musannif. Jadi apabila muhasyi kita guna lazimah tarjihu ahadi al-mutasawiyain, maka itu lebih aula daripada huraian yang digunakan oleh syarih musannif. Musannif kata ke mana? Lazima an yakuna ahadul amrayni mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi. Jadi belik tu. Ni kadang-kadang bila salah hurai mungkin jadi sebenarnya nampak je sebab ni mudah je. Cuma susunan ayat itu jadi panjang ataupun jauh. Sebab itu lebih aula sebagaimana kata muhasyi lazima tarjihul mutasawiyaini. Lazima tarjihu ahadil mutasawiyain. Itu lebih jelas daripada kita takbirkan dengan lazima an yakuna ahadul amraynil mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaih. Nampak jauh tu. Dengan kita kata terus, kita langsung kata sebut je lah. Langsung kita sebut lazima tarjihu ahadil mutasawiyain. Sebab tu dia kata fahuwa aula min taqriril musannifi. Itu lebih aula daripada huraian musannif. Qauluhu wa huwa, kita berhenti sekejap untuk jawab azan. Allahumma salli Allahumma salatu wa ashraf wa darajat wa ba'athna kala tukhifuna. Okey, kita sambung balik tadi. Qauluhu wa huwa. Wa huwa kat mana ni? Wa huwa muhalun, wa huwa muhalun. Qauluhu wa huwa ay kaunu ahadil amrayni mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin muhalun. Keadaan salah satu daripada dua perkara yang sama, dia itu sama bagi lawannya dan berat ke atas lawannya tanpa sebab itu mustahil. Mustahil kat mana? Lima fihi min ijtima'i diddain, kerana padanya itu berhimpun dua yang berlawanan. Apa dua berlawanan itu?
wahuma al-musawatu war-rujhanu, iaitu sama dan tak sama. Rujhan ni berat. Sama dan berat. Jadi asal alam itu dia musawah. Sama. Dia sama adam nisbah wujud dan juga nisbah adam. Sama. Tiba-tiba dia rujhan, jadi berat. Dalam masa yang sama dia sama, dalam masa yang sama dia memberati salah satu bagi lawannya. Macam mana benda yang sama tu berat? Benda yang sama itu berat salah satunya atas yang lain, padahal dia sama. Itu panggil musawah dengan rujhan ni diddain. Bila kata dia yang sama, tiba-tiba diberati tanpa ada pemberat, orang panggil berlaku ijtima'ud diddain. Berhimpun dua berlawanan. Wahuma al-musawatu wa rujhan. Naziru dzalika, contoh perumpamaan demikian itu. Bandingannya ialah mizanun, ialah neraca. Dacing, neraca. I'tadalat kaffatahu, yang mana sama dua kiffata. Kiffatal mizan makna apa dia? Sama berat dua, kita panggil daun. Daun dacing. Kiffata mizan. Dua daun dacing. Dua daun dacing. Kiffata al-mizan. Okey. Boleh? Jadi asalnya kalau mana-mana dacing tu, dacing yang adil lah. Dacing yang sedia apa nama ni? Dacing yang asal ataupun dacing yang elok, dia akan samalah. I'tadalat kiffatahu, sama dua dacing. Tengok contoh dacing. Kita dacing kita tak betul mana ni. Jadi ni panggil kiffatan mizan ni, dua dacing ni. Nampak? Okay, jadi dua dacing yang mana kedua-duanya kiffata al-mizan. Dua daun dacing itu sama. Tiba-tiba rajahat ihdahuma, berat salah satunya bila sababin. Tiba-tiba berat salah satunya tanpa sebab. Yang mana asalnya sama, tiba-tiba berat. Boleh tak kita nak andaikan sesuatu daun dacing yang asalnya sama, tiba-tiba berat tanpa ada sebab dia berat? Kita dah letak barang dalam ni, kita dah letak emah, kita dah letak angin pun tidak tiup. Tak ada apa-apa sebab dia jadi berat. Padahal dia sama, tiba-tiba berat tanpa sebab. Itu tak boleh fikir akal lah tu. Wahadha bina'un ala anna al-wujuda wal adama. Okay. Jadi ini, andaian ini bahawa asalnya sama itu, tiba-tiba dia jadi berat tanpa ada yang memberatkan, itu dibina di atas wujud dan adam itu sama. Annal wujuda wal adam bin nazari ila dhatil mumkini, dengan melihat kepada diri mungkin itu siyani, sama kedua-duanya. Kalau kita tengok kepada zat diri mungkin, maka ada dan tak ada itu siyan, sama saja. Sama saja dia. Nampak tak? Okey. Jadi maknanya asal yang sama tiba-tiba diberati salah satu. Okey. Waqila, kata qil, ada satu pandangan. Kata qil, al-adamu aula bihi. Sebenarnya alam ini, adam itulah lebih aula dengannya. Li'asbaqiyatihi. Bukanlah li'asbaqiyah. Li'asbaqiyatihi, kerana terdahului, kerana mendahuluinya adam tersebut. Sekarang ni alam ni, mana hak dulu? Dulu Adam lah. Jadi walaupun sifat mungkin itu, sifat alam itu sendiri, dia ada dan tak adanya itu sama. Tapi sebenarnya siapa hak dulu? Adam yang terdahulu.
maka li asbaqiyatil adam, maka al-adamul aula. Al-adam itu lebih aula. Jadi alam ini sifatnya sebelum dia ada, dia itu adam. Jadi al-adam aula bihi li asbaqiyatihi wa li adami ihtiyajihi ila sababin, dan kerana dia tidak berhajat pada sebab. Adamnya sesuatu perlu kepada sebab? Tak ada. Sebab dia sendiri memang asalnya Adam. Jadi tak perlu pada sebab. Wallazimu, maka yang lazim ala hadha, atas pandangan yang mengatakan Adam itu yang aula, yang terdahulu. Lazim atas hadha, lau tarajjaha, kalaulah terberatnya, lau tarajjaha, kalau terberatnya al-wujudu bila sababin. Lau tarajjahal wujudu, kalau terberatnya ada, bila sababin, tanpa sebab, tarjihal mauta ni lazima ala hadha. Lau tarajjahal wujudu bila sabab, lazima tarjihu al-marjuhi. Jadi berat pihak yang marjuh, pihak yang marjuh, pihak yang lemah, pihak yang kurang. Al-lazimu ala hadha, lazim di atas ini, tarjih marjuh ini ialah khabar. Al-lazim mubtada, tarjih marjuh ini khabar. Lau tarajjaha al-wujud ini jumlah mu'taridah ni. Al-lazimu ala hadha ialah tarjihul marjuh. Jaga molek ni ibarat ni. Dhabit molek ni. Al-lazimu tarjihul marjuh, atas pandangan yang mengatakan Adam ini ialah sifat yang diberati dahulu. Dia dulu hak asal. Adam ni asal. Adam ni asal bagi alam. Jadi tiba-tiba adanya alam ini, maka yang berlakunya, yang lazimnya ialah tarjihul marjuh. Jadi berat pihak yang marjuh. Kenapa? Kerana alam yang mana pada asalnya dia tu Adam. Adam ni asal dia. Ini asal. Al-asal al-Adam. Tiba-tiba jadi ada. Maka tidakkah asal ni dia, hak ni asal ni, hak ni rajih. Bila tiba-tiba jadi wujud alam ni, orang panggil tarjihul marjuh. Hak ni marjuh. Hak ni marjuh. Maka ketika itu yang berlakunya ialah tarjihul marjuh. Lagi berat, lagi hebat. Tadi tarjih mutasawi. Kalau kita kata, kalau macam dacing tu, hak sama berat. Sama berat. Yang sama berat. Yang sama berat. Sama berat jadi berat sebelah. Hak tu ialah mustahil. Dah. Hak ni, hak lebih beratnya ialah, kita kata buat ni, hak lebih beratnya ialah Adam sebab dia asal. Hak wujud tak berat sebab dia tak asal. Tiba-tiba wujud jadi berat. Jadi hak tu lagi hebat, lagi menunjukkan pada kekuasaan Allah Ta'ala mengeluarkan alam daripada Adam kepada wujud. Itu menunjukkan kepada keagungan dan kehebatan Allah. Mengeluarkan alam yang mana dia itu fi hayyizil adam, berada dalam sifat adamiyah dia, keluar sehingga dia itu jadi wujud. Okey, boleh. Mana tadi? Fayuqalu, maka dikatakan, nampak sini wallazimu tarjihul marjuh ala hadha, atas ini mana? Ini pandangan mengatakan qil al-adam aula itu. Lau tarajjaha al-wujud bila sabab, kalau wujud itu diberati tanpa sebab, ialah tarjihul marjuh. Fayuqalu hina idzin fi takririd dalil, maka dikatakan pada menghuraikan dalil. Macam mana? Ni dalil, kalau kita susun dalil jadi gini. Lau hadatha binafsihi, kalau alam ini terjadi dengan sendiri, lazima tarjihul marjuhi, maka lazim oleh berat perkara yang marjuh, pihak yang marjuh. Apa dia? Wahuwal wujud bila sababin, iaitu wujud tanpa sebab. Wahuwa aqwa, dan ini lebih kuat fil istihalah, pada
kemustahilan itu minal lazimi alal qaulil awal, daripada yang lazim di atas qaul yang pertama yang mengatakan tarjih itu berlaku di antara al-mutasawiyaini, benda hak sama. Tapi kalau tarjih itu berlaku tarjih pada perkara marjuh, ini lebih kuat dan lebih jelas pada keistihalah mustahil kalau berlaku tanpa sebab. Kalau benda hak sama pun berat tanpa sebab pun mustahil, benda hak marjuh tiba-tiba jadi rajih, oh itulah lagi mustahil. Nampak? Jadi itu dari segi huraian dalil. Okey. Qauluhu wa dalilu hudutsillah. Nampak di sini para ulama ahli sufi wa ahlillah, mereka lihat pada aspek kedua ni sebenarnya. Nampak bagaimana kehebatan Allah Ta'ala mengeluarkan alam tu. Mungkin jarang orang sebut kepada takrir huraian dalil kedua ni. Biasa kita ambil zahir bahawa benda yang sama berat salah satu itu telah dikira mustahil dah. Tapi sebenarnya alam ni sebelum ada tu memang dia bersifat dengan Adam. Jadi bila Adam ni dia sebenarnya bukan sama. Adam itu lebih aula dan lebih berat. Maka tiba-tiba Allah Ta'ala mengeluarkan alam daripada sifatnya Adam kepada wujud. Masya Allah. Tabarakallah. Jalla jalaluhu wa ta'ala ismuhu qawluhu wa dalil hudutsil alam. Cukup sekadar tu untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rafa'allah wa iyyakum, rafa'allahu aqdarakum insyaallah ta'ala wa iyyana wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.